Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita teruskan lagi dengan praktis pengukuhan kefahaman kebat sains tingkatan 3. Okey, masih dalam tajuk rangsangan dan gerak balas soalan 3 hingga 6. Okey, kita baca dulu. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami pintu hikmah-Mu dan luaskanlah ke atas kami gedung rahmat-Mu. Wahai yang maha pengasih bagi orang-orang yang dikasihani. Doa penerang hati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah bagiku urusanku, hilangkanlah kekeluhan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Okay, so kita tengok pada soalan 3. Soalan 3 ini dia nak menunjukkan mata seorang pesakit itu yang telah disuluh menggunakan lampu suluh bilik kecemasan hospital. Yang mana apa yang berlaku ialah mengapakah doktor menyuluh pesakit dalam kecemasan, pesakit yang dihantar ke hospital tu yang kemalangan ataupun yang pingsan, kenapa doktor suluh dengan lampu suluh? Ideanya supaya doktor nak lihat. Kita tahu mata kita ni mempunyai sel-sel yang peka kepada rangsangan cahaya. Sekiranya mata tersebut masih lagi memberi gerak balas kepada rangsangan cahaya, itu menunjukkan pesakit itu masih lagi hiduplah. Pupil pesakit yang mengecut disebabkan oleh tindak badan refleks menunjukkan pesakit itu masih hidup. Jika ada mata yang bergerak-bergerak sikit tu maksudnya masih hidup. Jika kita punya pupil anak mata ni, pupil yang ni yang dalam ni tidak bergerak balas kepada mana-mana rangsangan cahaya, dia merupakan satu indikator yang menunjukkan pesakit itu sudah mati ataupun tidak dapat diselamatkan lagi. Soalan 4. Mengapakah gerak balas terkawal selalunya lebih lambat daripada gerak balas luar kawal? Kita bandingkan. Tindak balas terkawal tu macam mana? Menulis. Tindak balas. Sekarang teacher menulis. Tindak balas terkawal. Apa gerak tindak balas yang tidak terkawal yang kamu boleh nampak apa pada teacher sekarang ni? Teacher kedip mata. Mengedipkan mata. Itu tindak balas luar kawal. Dapat diperhatikan bahawa menulis adalah menjadi lebih lambat daripada kedip mata. Kenapa? Mengapa benda itu berlaku? Benda itu berlaku kerana tindak balas terkawal melibatkan otak.
Bila dia melibatkan otak, dia melibatkan pemikiran dan membuat keputusan. So bila kita decide something, nak buat sesuatu atau kita berfikir untuk menulis, membaca, itu menyebabkan gerak balasnya lebih lambat. Okay, masuk soalan seterusnya. Rajah di bawah menunjukkan kerata rentas kulit manusia. Okay, kulit manusia menutup permukaan luar badan. Dalam manusia, kulit merupakan organ yang paling besar. Okay, highlight kat sini, organ yang paling besar adalah kulit. Okay, sistem kulit tu kita panggil sistem interhuman. Kulit berfungsi melindungi otot, tulang, ligamen dan organ yang terdapat di dalamnya. Selain daripada mengesan rangsangan, jelaskan peranan lain yang dimainkan. Apa yang kita boleh bagi idea kat sini? Okay, mengesan rangsangan. Selain daripada mengesan rangsangan yang kita belajar, reseptor panas, reseptor sejuk, apa kan? Reseptor tekanan, reseptor sakit. So, apa fungsi lain yang dimainkan oleh kulit? Okay. Kulit dia juga merupakan peranan penting dalam perlindungan badan, yang mana permukaan kulit ini kita ada lapisan minyak. Okay. Kita ada lapisan minyak dan juga kita ada, dalam gambar ni tak ada tapi saya nak tunjukkan kelenjar peluh. Ada tepisan air, iaitu peluh. So minyak, peluh dan permukaan kulit itu merupakan satu lapisan yang penting untuk melindungi badan daripada mikroorganisma seperti bakteria dan juga virus. Okay. Air pada kulit juga penting untuk menghalang air ataupun nak menyingkirkan air yang berlebihan daripada badan. Melalui peluh lah. Air yang berlebihan daripada badan mesti disingkirkan melalui peluh. Dan pada peluh kita juga mengandungi garam-garam mineral yang berlebihan. Kita tak mengalami jerawat. Jerawat tu berlaku apabila liang normal kita ni, liang ini tersumbat dengan minyak ataupun benda asing. Dan juga bila dah jadi macam bernanah, itu bermaksud kawasan itu telah dijangkiti oleh bakteria. Maksudnya, sebab tu kita perlu sentiasa membersihkan kita punya muka. Kenapa muka yang paling cepat kena jerawat? Sebab muka lah kulit yang paling banyak terdedah kepada sekitaran. Kenapa kita kena basuh tangan sebelum pegang muka? Sebab pada tangan ni banyak bakteria yang boleh kita cemarkan pada permukaan muka kita. So, fungsi-fungsi kulit yang lain ialah sebagai penyebab haba, mengawal suhu badan dan juga mensintesis vitamin D. Mengawal suhu badan ini dikawal oleh rambut. Yang mana rambut bila dalam kita keadaan sejuk, badan kita perlu mengekalkan haba. So rambut akan menjadi tegak. Rambut ni akan jadi tegak. Beremang bulu roma tu kan. Bila dia menjadi tegak, kawasan antara ni akan mempunyai udara yang terperangkap. Udara yang terperangkap ni akan bertindak sebagai penebat haba. Vitamin D juga disintesis oleh kawasan kulit, yang mana bila kita terdedah kepada cahaya matahari, vitamin D daripada cahaya matahari itu akan diserap oleh kulit kita. So penting kita mendedahkan badan kita pada cahaya matahari waktu pagi terutamanya untuk mendapatkan vitamin.
Soalan seterusnya, soalan terakhir, soalan 6 untuk hari ini. Foto menunjukkan hidung manusia. Ada hidung dan dua lubang hidung. Selain daripada mengesan bau, dah keluar jawapan dah. Bincangkan fungsi-fungsi lain bagi hidung. Fungsi hidung, bagi kat sini ialah haba yang terdapat dalam rongga hidung akan memanaskan udara. So, menyebabkan udara sedutan tu akan menjadi lebih lembab. Rambut dalam lubang hidung juga akan menghalang zarah-zarah besar daripada memasuki paru. So, fungsi pentingnya mukus dan juga rambut yang ada pada lubang hidung ni nak menapis zarah yang besar. Supaya udara yang memasuki paru lebih bersih. Itu saja untuk hari ini. Kita tamatkan kelas dengan tasbih kifarah. Doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Serta aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu. Kita tamatkan kelas di sini. Kita jumpa lagi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.